Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni Syaz nak buat soalan AdMath SPM paper 2 untuk tahun 2018. So ni ialah contoh untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni ialah soalan kebat. Kenapa orang panggil soalan kebat? Sebab soalan ni dia memerlukan kita untuk berfikir sikit. So dekat sini dia bagi tahu ada satu persatuan matematik ni ataupun matematik society untuk sekolah menengah kebangsaan Muhibah ni, dia nak buat satu competition, dia nak anjurkan satu pertandingan untuk design satu logo. Logo ni mestilah berkaitan dengan dia orang punya matematik society. So dekat sini ada diagram 3. So diagram 3 ni ialah contoh yang dilukis oleh Amar. So Amar dilukis satu circular logo. Maksudnya circular logo ni ataupun perfect circle. Perfect circle ni maksudnya circle tu tak ada cacat celah, dia bulat elok je, dia tak ada sengit, dia tak ada gelembung, dia tak ada ni, dia okey-okey je. Lepas tu dekat sini dia bagi tahu three blue color regions. Maknanya dia mention color dekat sini. Yang ni dengan yang ni adalah congruent. So congruent ni ialah maksudnya dia kena same size and shape. Kenapa dia same size and shape? Sebab itulah dia congruent. Maknanya yang ni sama dengan yang ni, sama dengan yang ni. Lepas tu dia bagi tahu yang dia punya perimeter untuk warna biru ni, untuk ketiga-tiga congruent biru ni adalah 20 pi. 20 pi. Maknanya ketiga-tiga warna biru ni kalau dia ditambah untuk dia punya area tepi-tepi ni dia dapat 20 pi. So dekat sini dia nak suruh kita cari radius. Tapi dekat dalam soalan ni dia susah sebab dia tak bagi tahu pun mana dia punya center point, dia tak bagi tahu dia punya radius, dia bagi tahu perimeter je. Sebab itulah dia soalan kebat, dia suruh kita cari. So dekat sini kan dia nak cari radius. So first kita sebagai student ni kita kena cari mana dia punya center of point. So first Syaz buat center point dia dekat sini. Syaz assume dia punya center point dekat sini. So apa yang Syaz akan buat second tu, Syaz nak bahagikan dia kepada 3 bahagian. Maknanya dekat tengah-tengah ni Syaz bahagi 3. Sini 1, sini 2, sini 3. Maknanya sini kita boleh bagi tahu sini bahagian A, sini bahagian B, sini bahagian C. Kenapa nak kena bahagi 3? Sebab nak tahu dia punya angle kat sini berapa. So satu complete circle dia punya angle tu ialah 360. 360 kalau bagi dengan 3 kita akan dapat 120. Maknanya dekat sini kita dapat 120. Sini pun kita dapat 120. Lepas tu kita kena kecilkan dia lagi. Maknanya Syaz nak buat ada satu lagi garisan dekat sini. So kita bagi kat tengah-tengah ni. Sini 1, sini 2, sini 3. Kini Syaz buat 2 line. First Syaz buat yang ni. Lepas tu second tu Syaz buat yang kat tepi ni lah. Lepas tu kalau bahagi 2, 120. Kalau bahagi 2, kita akan dapat 60. Maksudnya dekat kawasan sini ni Syaz akan dapat 60. Lepas tu Syaz nak buat lagi line. Dekat sini dengan kat sini Syaz nak buat line. So kalau Syaz buat dekat sini line dengan kat sini line, sini ni dia bersamaan dengan sama je dekat sini. Dia sama juga dekat sini. So kalau dia sama ketiga-tiga ni, so sini pun kita boleh bagi tahu sini 60. Sini pun 60. So ni kita boleh bagi tahu segitiga ni ialah equilateral triangle, iaitu segitiga sama sisi. Maknanya sini sama sisi, sini sama, sini sama. So dekat sini Syaz nak bagi tahu, Syaz nak buat dia jadi ada radius. Maknanya Syaz nak cari dia punya radius. Kan Syaz tambah line kat sini kan. So kat sini ni dia boleh jadi radius. Sini pun kita boleh bagi tahu dia radius. Sini pun kita boleh bagi tahu dia radius. Kenapa? Sebab radius tu kan satu center point ni yang bersambung dengan hujung point kat sini. Itu radius. Kalau diameter yang panjang ni, kita tak naklah diameter, kita nak radius. So kita assume kat sini ni radius yang first, radius second, radius yang ketiga. Lepas tu kan Syaz bagi tahu dia punya center point ni dekat sini. So kita boleh buat center point ni duduk dekat sini juga.
sebab dia kat satu line yang sama. So Syaz nak buat center point dia dekat sini. So Syaz pun nak lukis yang sekali lagi Syaz nak tunjuk senang dekat sini. So kita lukis macam ni. So tadi Syaz nak buat dia punya center dekat sini, kat bawah ni kan. So sini radius, sini pun kita panggil radius kat sini. So kat tengah-tengah ni ialah 60 degree. So sini ada satu lagi line. So nampak tak dekat sini, yang ni orang panggil sector. So kita lukis sector kat sini, tak boleh tinggal sini. So formula untuk nak cari arc length ni yang dekat sini saja. Arc length yang ni ialah S equal to arc theta. So daripada formula ni kita boleh cari dia punya radius. So kita assume dekat sini ni dia ada berapa? Sekejap. Dekat sini dia ada 6 arc length. 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. So kita tulis sini dia ada 6 dekat sini kan. Selepas tu dia punya radius ni kita kena darab dengan 60 degree ni kita kena tukar jadi pi over 3. Pi over 3 ni sama je dengan 60. Kita nak buat dalam bentuk pi. So pi over 3. So kita akan dapat 20 pi. Dia punya perimeter sini. Sini ialah dia orang punya perimeter. So kita kira-kira, kita tekan kalkulator, kita dapatlah R equal to 10 cm. Untuk soalan B, dia nak the area in centimeter square of the yellow colour region. So yellow colour region dekat sini ialah segitiga. So basically kalau kita nak cari area untuk segitiga ni, kita kena buat yang biru ni kita kena tolak dengan total segitiga, tolak dengan biru ni, baru kita dapat area untuk yellow colour region. So dekat sini dia bagi tahu kita kena cari area of segment dulu. Area of segment untuk segitiga lah, area of segment yang ni. So dekat sini kita ada 6. Sebab segment ni ialah yang separuh sini je. Ni ialah segment. So dekat sini kita ada 6 segment. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, so sini 6. So kita nak cari area of the segment. So area of the segment ni kita boleh kira melalui formula yang dekat sini ni. So formula ni kita kena hafal. So dekat sini arc ni kita kan cari dah soalan yang berdasarkan soalan A tadi tu. Arc tu kita dapat 10. So kat sini kita salin lah balik. 1/2 darab dengan 10 kuasa 2. Theta ni ialah yang ni theta. So theta tu kita dapat pi over 3 tolak dengan sin pi over 3. So kita akan dapat 9.062 cm kuasa 2. Sedap. Kejap. Kenapa tak nampak? Sekejap. So kita akan dapat 9.062 cm kuasa 2. So kita kena darab yang ni kita kena darab dengan 6. Kenapa kena darab dengan 6? Oh jadi. So kita kena darab dengan 6. Barulah kita dapat nilai yang betul dia. Nilai yang betul dia ialah 54.37. So kenapa kena darab dengan 6? Sebab dia ada 6 segmen. Yang ni area of the segment untuk satu separuh ni saja. Yang ni saja. So second kita kena buat dia tolak yang tadi tu. Segitiga kena tolak yang biru tu. So kita cari pula area untuk segitiga. Kat sini tadi berapa? 54.37 ni area of the segment untuk 6 segmen. Yang second kita kena cari area of segitiga. So area of segitiga ni ialah formula ya 1/2 AB sin C.
So area of segitiga ni kita assume yang ni dengan yang ni kan sama, ni punya panjang. So kat belakang ni ialah segitiga dia tu. So maksudnya dekat sini pun dia membentuk segitiga. Maknanya kita cari yang ni je lah. Lepas tu kita darab dengan 3. Sebab yang ni sama dengan yang dekat sini, sama dengan dekat sini. So yang ni kiranya segitiga yang untuk separuh ni je, yang ni. So kita boleh salin balik berdasarkan formula tu. Kita buat 1/2 darab dengan 10 sin 120. Kenapa sin 120? Sebabnya kat sini ni, dekat sini ni ialah 120. Sebab tu dia pakai 120 punya ni. So kita dapatlah dekat sini, kita kira-kira kita dapat 43.3. Tapi yang ni untuk yang satu ni saja. So kita kena darab dengan 3. Kita dapatlah 75.5. Kita darab dengan yang ni, kita darab dengan 3. So dekat bawah ni kita salin balik 43.3. Kita kena darab dengan 3. Lepas tu kita kena tolak dengan formula yang ni, yang untuk 6 segmen tu, 54.37. So kita dapatlah 75.53 cm kuasa 2. Ni ialah area untuk warna kuning ni. Sekian, terima kasih.